Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya ingin mengulas sedikit buku yang saya tulis yang sekian lama di dalam siri Hidup Beragenda. Siri Hidup Beragenda ini buku yang kedua yang saya tulis mengenai tentang sebenarnya ialah perancangan kewangan, dan ultimate goal of financial planning is to become a financial freedom. Matlamat utama di dalam menguruskan kewangan adalah untuk kita mencapai apa yang dinamakan kebebasan kewangan pada usia yang muda. Jadi perkara yang penting ialah kita jelas apakah matlamat persaraan yang kita nak capai, berapa tempoh masa kita nak berusaha untuk mencapai financial freedom. Kita kena tahu berbincang tentang present value, macam nak ukur future value. Saya bincangkan dalam buku ini supaya kita dapat menentukan matlamat persaraan. Contoh, nilai sekarang kita perlu kata 2000 untuk survive pada tahun 2022. Dengan inflasi 7% pada tahun 2042, doktor akan datang, berapakah kos satu bulan yang kita perlukan. Kalau anda bersara selama umur 50 hingga 80, ada 30 tahun bersara. So, apakah dana yang disimpan mencukupi untuk survive selama 30 tahun? Ataupun anda perlu mempunyai satu sumber income yang lain yang anda boleh lakukan, yang saya bincangkan dalam buku ini. Dan untuk beberapa minit ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita boleh berjimat daripada sekarang. Dengan perjimatan itu kita boleh gunakan duit lebihan untuk melabur, invest ataupun menjana pendapatan. Yang pertama yang saya lakukan dahulu ialah saya membeli kenderaan baik tetapi yang second hand. Saya tidak beli kereta baru. Beli kereta second hand ini contohnya kereta yang berusia 5 tahun, kita sebenarnya telah jimat hampir 1/3 daripada harga kereta. Ataupun kadang-kadang sampai habis jimat sampai 2/3. Harga kereta mungkin 140,000, dengan usia 5 tahun kenderaan tersebut hanya bernilai 50,000. Dan dia masih ada waranti. Dan satu perkara yang baik ialah anda membeli kereta yang bagus dan masih ada waranti. Dan sekiranya kenderaan itu ada waranti, pastikan anda servis di pusat servis kenderaan tersebut supaya rekod servis itu ada, dan kemungkinan kalau berlaku major kerosakan anda boleh claim dari waranti yang masih ada berbaki. Dan jangan lupa untuk servis kenderaan ikut masa yang ditentukan, ikut manual yang telah ditentukan oleh pengeluar kenderaan. Jadi dengan memberi kenderaan terpakai, sebenarnya anda telah berjimat antara 50% hingga 70% daripada harga sebenar kenderaan tersebut. Namun kemungkinan ada risiko kerosakan barang kenderaan yang anda perlu perbaiki, tapi pada saya ia masih lagi jimat. Terutamanya kalau anda membeli kereta daripada Jepun ataupun kereta yang memang dibuat di Malaysia, kerana jurutera lebih mengetahui tentang cuaca di Malaysia, dan mereka telah bersedia dengan spare part yang munasabah. Yang kedua adalah membuat bajet kewangan kehidupan yang betul. Ini boleh berbincang suami isteri untuk buat bajet, terutamanya bajet makanan, bajet pakaian, bajet untuk pergi berkelah dan sebagainya. Disusunkan bajet dengan betul dan elakkan pembaziran di dalam pakaian dan makanan. Anda untuk mengelakkan pembaziran dalam makan, anda perlu ada satu ilmu tentang nutrition. Belajarlah tentang kalori ataupun keperluan zat yang kita perlukan setiap hari, dan berapa kuantiti yang perlu kita ambil setiap kali makan sesuai dengan berat badan kita dan usia kita. Dengan ilmu nutrisi ini, anda akan mampu untuk menguruskan bajet makanan yang sesuai dan berdapatan, dan yang penting ialah sihat. Dan jangan makan berlebihan. Sekali-sekala makan di luar, tapi pastikan makanan yang sihat. Jadi dengan bajet makanan, anda telah melakukan banyak penjimatan pembaziran daripada anda makan di luar. Masak, makan sendiri. Dan yang ketiga, labak makanan ini juga, kalau boleh anda menanam sendiri sayur-sayuran. Kita boleh tanam sayur sawi, boleh tanam cili, boleh tanam tomato, boleh tanam ulam-ulaman, boleh tanam serai, boleh tanam daun pandan, boleh tanam halia, boleh tanam kunyit, dan daun kunyit itu boleh digunakan untuk buat masakan. Jadi
sediakan ruang yang sesuai. Sekarang ni boleh guna cara penambahan hidroponik. Anda boleh pelajari dan boleh belajar bagaimana untuk menghasilkan sayur-sayuran sendiri. Itu juga satu perkara yang boleh menjimatkan segi makanan selain daripada makan perkara yang mengikut keperluan nutrisi. Kerana dalam Islam pun kita tidak dibenarkan untuk makan berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Dan berlebihan itu juga merupakan satu pembaziran. Dan pembaziran itu adalah saudara syaitan. Nauzubillah min zalik. Kemudian kita boleh ambil lagi di langkah jimat cermat dengan memberi pakaian daripada bandar, tak beli daripada pasaraya yang mahal-mahal walaupun brand yang bagus. Pakaian bandar masih ada kualiti dan ada brand dan masih puas memakai. Contohnya kasut yang saya pakai ini adalah kasut bandar tapi dia kulit original dan menyebabkan dia lasak dan tahan lama. Saya gunakan sekarang untuk berkebun. Dan antara langkah berjimat cermat ialah anda memiliki tabungan pendidikan untuk anak-anak. Anda ada dua pilihan dalam pendidikan anak ketika mana mereka ingin masuk universiti. Sama ada membiarkan mereka buat loan, berhutang dan mereka membayar interest, ataupun anda menabung daripada sekarang dan anda enjoy dividen yang diberikan oleh pihak yang menguruskan dana. Dan terbaik sekiranya anda ambil takaful pendidikan kerana kemungkinan berlaku musibah kepada pembayar, pihak takaful akan menggantikan nilai ataupun jumlah simpanan sehingga polisi tersebut matang. Yang seterusnya anda perlu ada juga mengambil backup kewangan untuk income protection, income replacement dan healthcare. Apa yang kita masukkan dengan income protection? Yang dimasukkan income protection ialah kita dalam hidup kita daripada usia 20 tahun sehingga 60 tahun, ada 40 tahun tempoh untuk bekerja. Dalam tempoh tersebut kemungkinan berlaku pelbagai musibah. Jadi antara selamat perancangan kewangan ialah kita dikata secure in the worst scenario. Kita selamat ketika menghadapi senario yang terburuk. Itulah ketika mana kita lumpuh. Lumpuh walaupun anda ada plan takaful, sebenarnya takaful hanya bayar untuk orang lumpuh ni selama 6 tahun. Tahun yang pertama 10%, tahun yang kedua 10%. Katalah protection anda 100,000, anda hanya dapat 10,000 setahun. Cukupkah 10,000 setahun untuk survive selama 12 bulan? Jadi kita perlu kira berapakah protection income replacement yang mencukupi untuk kalau anda berlaku lumpuh. Yang kedua, kalau anda ditimpa penyakit kritikal, juga plan life takaful tak boleh claim. Dan biasanya penyakit kritikal ni memerlukan masa 3 tahun sebelum anda meninggal dunia ataupun 6 tahun sebelum anda cover balik. Adakah perlindungan penyakit kritikal cukup untuk survive selama 3 hingga 6 tahun? Dan sekiranya anda ada takaful, bermaksud anda berjaya menjimat atau menyelamatkan income anda ketika mana berlaku musibah. Dan perkara yang paling penting, lebih baik kita mengelak daripada ditimpa sakit, demam, batuk, sesama. Kalau pergi klinik pun pagi kurang RM60, 30 hingga RM60 sudah keluar untuk beli ubat Panadol, ubat batuk ataupun antibiotik. Anda boleh menjaga kesihatan dengan minum air suam pada setiap pagi ataupun membanyakkan minum air kosong, mengelakkan makanan minum yang terlalu manis ataupun minuman yang sejuk melampau. Anda perlu ambil remedi, contohnya lemon, madu dan juga kulit delima yang direndam bersama teh untuk diminum ketika mana sakit tekak, sesama ataupun batuk. Itu juga merupakan remedi yang menjadi amalan yang boleh menjimatkan kos kalau anda pergi ke hospital. Satu lagi ada kemungkinan dan khususnya jangan lupa untuk bersenaman dan berjimat dengan pelbagai cara. Sebenarnya banyak cara boleh berjimat. Antaranya adalah anda tidak perlu mengupah orang untuk memisin rumput. Anda boleh lakukan sendiri dengan membeli peralatan yang murah. Ini adalah mesin rumput yang menggunakan bateri. Harga dalam RM160 dan saya memang menggunakannya untuk memisi rumput. Dan ia merupakan salah satu cara langkah berjimat. Sebab kos memisi rumput kalau diupah pada saudara Bangla kita, dia akan charge RM100. Ikut saya lah, rumah saya ni RM100. So bulan sekali kita boleh jimat. Kalau sebulan RM100, setahun RM1,200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.